Okey, perhatikan dulu contoh 7/18. Ni A bukan ni. 7 yang ni. Okey, yang ni pengisytiharan dia, senarai sebelum isi dia akan ambil yang ni. Kemudian ahli dalam sembah diisi secara menaik BR. Okey. Kalau kamu nak uji dalam Notepad, okey, save sebagai HTML. Hak ni mesti sebaris lah. Kalau tak dia jadi error dia. Dia error dia tak keluar tapi dia tak beritahu kita error dia tapi tak ada apa-apa lah, kosong je kamu punya dekat browser kamu tu jadi kosong, tak ada apa-apa yang keluar. Okey, sebenarnya ada error. Okey. Jadi dia kata teacher ulang sekali lagi supaya kamu faham kenapa dia keluar ni IJ ni 000 sampai 3. Kenapa sampai 3? Okey. Kena faham yang tu. Okay, dia bagi bilangan nombor kita adalah bilangan nombor tu maksudnya berapa banyak data dalam ni. Ada 5. So syarat dia ialah dia bagi syarat dia sampai ni bilangan nombor syarat dia adalah 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi I ni nilai dia tak boleh lebih daripada 4. Kalau lebih pada 4, dia tak akan buat perkara ni lah. Okay. Sebab itulah dia setakat dia punya output tu setakat J setakat 3 saja. Okay. Setakat 3 saja. Kemudian kamu perhatikan yang ini mula 0 4 kali masuk. Okay. Lama-lama dia akan kurang deh. Lepas 1 3 kali masuk. Okey, kemudian 2 kali masuk, kemudian 3 kali masuk, 3. Okey, I sama dengan 3. So, kenapa dia kata ya tu? Sebabnya syarat dia gitulah. Ni saat ni. Okey. Maksudnya dia akan makin lama nilai dia tu makin maksudnya dia makin sedikit untuk nilai I tadi. Okey. Jadi J pun jadi makin sikit jugalah. Okay, 0, 1, 2, 3. Lepas tu dia sampai 0, 1, 2. Lepas tu dia sampai 0, 1. Dan seterusnya dia sampai setakat I sama dengan 3, J sama dengan 0. Okay. Bila I sama 3, bila I sama dengan 4, J sama 0, kita tengok kenapa dia tak jadi. I sama 3, J dengan 1. Okay, dia kata J sama dengan 0. Bilangan nombor tolak I tolak 1. Bilangan nombor tolak sekarang ni bilangan nombor 5 tolak dengan I dia adalah 3 tadi, tolak 3 tolak 1. Okey, tolak 3 tolak 1. Jadinya berapa tu? 5 tolak 3 tolak 1 tinggal cikgu berbening. 1 lah. Okay, tinggal 1. Okey, sekarang ni sorry. Ni kepala je. Okey, sekarang ni tinggal 1. Jadi dia penuhi syarat lagi. Dia akan masuk. Dia akan buat ini semua. Okey, lepas tu J sama tadi. J jadi 1. Lepas tu jadilah sama lagi dan nombor dia masih lagi 1 kurang daripada 1. Syarat sudah tidak dipenuhi lagi. So dia tidak akan buat lagi lah. Dia terus keluar. Itulah sebabnya ni dia cakap setakat J kuasa dengan sama dengan 0 saja dibuat. Okey, faham ni itulah. Okey, itu untuk latihan yang sebelum ni. Okey, kamu semak jawapan dia. Nanti teacher print screen yang kamu semak lah. Kadang-kadang tu letih juga bercakap-cakap sebab bila teacher banyak cakap pun ada lagi yang dia tak dengar pun kita cakap apa dia. Kemudian tanya lagi teacher, hak ni gitu gini-gini. Letih teacher nak jawab banyak kali. Teacher print screen sekejap lagi lah sebab teacher tengah buat recording ni dia jadi tak comel sikit print screen dia tu. Okay. Pada teacher print screen kamu semak semula. Okay, kita sambung pada tajuk seterusnya.
Itu contoh kita dah sampai 19. Sudah dah. Kita tengok contoh 20. Dalam penama pemulihan nama pesakit. Proses mencari nama. Okey, sekarang ni kita tadi ni sorting dah. Sorting nak susun. So dia akan bila sorting menurut susun, kamu ingat keyword dia mesti ada ni. Bila kamu tambah coding kata bagi kamu coding, lepas tu nampak ada sementara ni, maksudnya coding ni adalah untuk sorting. Okey. Kemudian ni untuk binary search. Apa maksud binary search? Binary search ialah kamu ingat binary maksudnya 2. Maksudnya dia akan ada titik akhir, titik awal kan? Titik awal tak? Indeks awal, indeks awal, indeks tengah, indeks akhir. Dia akan ada orang kata indeks tengah tu lah mesti ada. Okey? Hak tu. Nak kena pasti. Okey, ni dia bagi nama. Dia untuk binary search ni dia tidak kalau maksudnya dia kena data ni mestilah sudah diisi. Ingatkan syarat dia kan. Kalau data tidak diisi lagi, maka jadilah payah dia nak carilah sebab tidak tersusun. Okey? Sebab kamu menggunakan simbol ni kurang atau sama lebih ni. Jadi bila tak tersusun, jadi mungkin kemungkinan tak jumpa pula benda tu. Okey? Jadi dia nama pesakit, sekarang dia tulis nama pesakit carian. Dia declare lalu nak suruh cari nama pesakit iaitu Ramasamy. Okey. Indeks awal biasa kosong, indeks akhir ialah macam inilah, kita tahu dah indeks kalau yang ni dia akan kosong, 1, 2. Macam nak tahu indeks akhir ialah panjang ni 3 tolak 1 sebab tengok indeks dia ialah 2. Okey, max floor indeks akhir tambah indeks awal bahagi 2. Okey, indeks akhir dia adalah 2 tambah kosong bahagi 2. Okey, sama dengan 1. So, titik tengah dia ataupun indeks tengah dia adalah 1. Jadi, kalau nak tengok data dekat sini. Okey, itu indeks tengah dia. Okey, max floor ni kamu kena faham max floor maksudnya hasil bahagi tu katalah jawapannya 2.5, dia akan ambil nombor 2. Dia tak ambil nombor 3 kat depan. Bukan dia bundarkan jadi 3, dia jadi ambil 2. Okey, kalau jawapannya katalah 4.2 jawapan dia. Contohlah, tapi biasa dia akan bagi 2 dah kalau nombor indeks tengah ni. Katalah jawapan dia 4.2 ke 4.5 ke, dia akan ambil nombor 4. Okey. Itu maksud max floor. Okey, senarai nama dalam pesakit ni, dia akan ambil ni dulu sebab yang ni tak ada ubah-ubah apa lagi. Okey, document.write pesakit dicari. So dia akan print ini nama pesakit tadi yang dicari tu Ramasamy. Dia akan print nama Ramasamy lah. Okey, while nama pesakit indeks tengah, mana indeks tengah dia tadi dia dah declare sebagai 1. Okey, while indeks tengah tak sama dengan nama pesakit carian. Okey, tak sama. Dan indeks awal ialah 0. Okey, kurang daripada indeks akhir iaitu indeks akhir. Mana indeks akhir? Nama pesakit indeks akhir ialah mana mokcik ni? Indeks akhir length 3 tolak 1. 3 tolak 1. 2. Okey, dia kata dan while nama tak sama. Maksudnya yang indeks tengah tadi 1 tak sama dengan pesakit carian. Dan tak sama dan yakni maksudnya syarat dua-dua perlu dipenuhi barulah boleh masuk dalam gelung ni. Okey, sebab dalam ni dah. Ni. Ni syarat dia ada 2 ni. Okey, kalau penuhi syarat ni barulah dia akan masuk daripada sini sampai mana? Tengok ni berdua. Ni 2. Sampai sini. Sampai sini dah. Okey. Betul tak? So dia akan masuk sini. Kalau tak penuhi syarat, dia akan terus pergi ke bawah.
Okey. Jadi dalam contoh ni dibagi if nama pesakit nama pesakit sama dengan pesakit syarian, dokumen erat masih dalam giliran. Jadi kalau kamu tengok contoh ni, dia nama yang dicari tu memang dah duduk dekat tengah dah. Jadi dia memang tak masuk langsung lah sini. Jadi kalau kamu ada tambahan lagi, cari pula nama orang lain, maksudnya mungkin dia akan masuk dalam ni lah. Okay, ingat syarat bila done, maksudnya dua-dua mesti dipenuhi. Okay. Ni syarat ni tak dipenuhi. Tak sama dengan. Dia kata kalau tak sama dengan. Padahal nama dia sama dengan. Okay. Padahal index setengah dengan nama yang dicari tu adalah betul dah. Sama dah. Okay. Jadi sebab tu dia akan terus pergi sini. Dan dia akan cetak. Okay. Tu output dia. Masih dalam giliran. Okay. Maksudnya orang tu masih lagi ada dalam giliran hak ni lah. Okay. Ni pun sama, kamu boleh cuba sendiri copy coding tu dan cuba try. Okay, teacher pun banyak kali dia beritahu dah ni, cuba try. Tak tahulah try ke tidak, sebab bila buat latihan ada lagi yang tak faham. Teacher pun tak tahu apa dia yang kamu tak faham sebenarnya. Bila kita tanya, ada soalan? Tak ada soalan, senyap semua. Tapi bila buat latihan, tak betul. Tak betul buat. Tanyalah diri kamu sendiri, kamu masuk kelas ni setakat nak tulis nama je ke, nak belajar ke, nak pandai ke, tak nak pandai ke. Kamu jawab sendiri. Tak usah beritahu teacher. Ni kita tanya tak tahu, senyap tak jawab. Lepas tu bila buat latihan, yang kita dah beritahu dah apa perlu buat, tak buat, cakap tak tahu lagi. Tak faham, tanya. Ni dalam kelas senyap saja. Sepengajar orang tidur. Kalau mati tu lain cerita pula kan. Macam orang tidur. Tak dengar apa-apa. Tidur senyap je. Okey, sekarang kita tengok. Teacher lupa nak tunjuk. Untuk contoh yang teacher suruh buat baru ni. Teacher banyak kali dah beritahu. Memanglah latihan aktiviti 6 tu. Kalau ikut contoh aktiviti 6 tu. Dia memang senang je ikut yang depan tu. Kamu cuma hanya tukar saja. Tapi teacher dah beritahu kamu dah nak buat macam mana. Okey, setakat yang hantar ke teacher, baru 2 orang yang betul. 2 orang yang betul. Yang lain hantar pun masih lagi tak sama. Mungkin tak faham bahasa ke, tak tahulah teacher. Payah juga nak cakap. Mungkin dia pandai cakap bahasa Inggeris ke, bahasa lain lah. Bahasa Melayu tak berapa pandai. Kena cakap bahasa Inggeris mungkin. Okey, hak ni teacher kata, hak ni yang contoh 13 ni, memang kalau kamu masuk ni, memang seolah-olah kamu tak perlu buat apa pun sebenarnya. Kamu cuba tukar apa? Tukar, masukkan apa ni? Masukkan jumlah kes. Masukkan jumlah kes. Hak tu je kamu perlu ubah. Yang teacher suruh kamu buat ialah, teacher nak data tu sudah ada, tak perlu dimasukkan lagi, tak perlu lagi ni paparan masukkan data ni. Kita terus declare data tersebut. Okay, barulah dia akan keluar. Maksudnya lepas tu dia akan kira step 1 tu. Okay, itu baru suruh buat carta alih, belum suruh buat coding lagi tu. Okay, baru suruh buat carta alih. Okay, benda tu senang aja, konsep dia senang aja. Sudah ada, data sudah ada. Yang penting sekarang ni kita nak suruh dia campurkan setiap data yang ada dalam tata susunan tu. Kita nak campur dia satu-satu. Okey. Dia bukan macam gini, masukkan satu lepas tu kira. Ni yang itu macam gini. Yang ni yang dia buat ni begini. Okey. Yang teacher suruh buat tu lain. Dia nak satu senarai yang sudah sedia ada. Senarainya yakni ni senarai dia. Maksudnya kamu kena declare senarai ni dalam tata susunan bilangan kes. Lepas tu kamu suruh dia tambah. Step 1 ni tambah, lepas tu kamu suruh dia kira purata. Okay, sebab dia duduk dalam indeks, jadi kamu kenalah ada for tu. Sebab dia nak ambil indeks yang pertama ni, kosong. Lepas indeks yang kedua, 1. Seterusnya dia nak selalu tambah. Lepas tu dia ada guna for. Ini ada yang teacher rasa dia memang tidak faham. That's why dia keluar jawapan macam gitu.
Okay, dia tak faham apa dia yang dibuat sebenarnya. Okay, cubalah buat biar kamu faham lah. Bukan buat setakat buat saja. Okay, kalau tak faham boleh tanya teacher. Memanglah teacher marah tapi tak adalah makan kamu pun. Kalau tanya soalan yang sepatutnya kamu dah tahu tu dia rasa nak marah tu, tanya. Okay, tapi setakat ni kalau orang tanya tu teacher jawab lah, beritahu ke apa dia. Okay, kalau teacher kamu tanya teacher terus bagi jawapan, jadilah kamu menunggu jawapan saja dan jadi tidak berfikir. Okay, teacher share jawapan. Sekejap ya. Siapa yang baru ni? Dalam ramai-ramai tu rasa teacher, mana budak ni tak ada nama dia? Tak ada. Dalam ramai-ramai tu seorang je. Seorang je yang bila teacher suruh hantar, kali pertama dia hantar tu, betul dah seperti apa yang teacher nak. Okay, yang lain tu teacher kena copy paste je komen. Ini contoh 3 belah. Teacher beritahu. Adalah 3-4 orang. Tapi tak apalah beritahu salah tu betul kan lah. Ni tak. Mana pula. Apa nama si Aisyah ni? Tak ingat. Sekejap teacher tengok. Siti Nur Aisyah. Gambar bunga dia pula tu. Okay. Sekejap ya. Siti Aisyah dengan si teacher. Mana ni? Mak tak boleh rotate ke? Tak boleh rotate ni. Dia tak keluar rotate pula. Kena tukar part lain, letak part lain. Tak keluar button rotate. Okay. Okay. Mak ni. Besar sikit. Okay, yang ni mula. Dia beritahu selalu kes dia ada berapa. Apa kes yang senarai. Senarai masuk selalu. Senarai kes. Kita tak minta data ni. Kita tu masuk lalu senarai. Lepas tu dia kata soalan ayat tu dia kena perlu gabungkan daripada atur cara sebelum ni. Okay, cuma beza atur cara sebelum ni dia nak minta nombor apa. Nombor paling maksimum. Nombor paling rendah. Nombor paling kecil. Tapi lain ni dia nak ialah purata dia. So dia pun buat yang ni. Jadi yang ni dia ikut. Ni mula-mula ni dia ikut benda cara yang lain. Okay. Maksudnya dia ikut tepat contoh yang lain. Ni tengok contoh 13. Macam mana dia nak declare purata jumlah ni. Bilangan kes ni. Okay. Kemudian ni dia ikut logical dia. Bahawa dia nak tambah jumlah sama dengan jumlah tambah kes. Sebab kita nak tahu jumlah dulu. Baru kita boleh kira purata dia. Okay. Baru kita boleh kira purata. Kalau kamu tengok. Sebenarnya atur cara ni catatan ni sangat-sangat mudah saja. Okay. Simple je yang kamu buat tu panjang menjela. Tapi salah. Okay. Ada yang siap masuk J apa semua tu. Okay. Pun samalah. Salah. Masuk J seolah-olah macam hak tu iaitu sesuai untuk yang kita tak tahu berapa banyak data yang dia nak masukkan. Sekarang ni kita tahu dah data tu ada berapa. Okay. Yang ni jadi bilangan kes lagi I kurang pada sekarang ni I cuma kosong. Bilangan kes tadi kita sama kes sama dot length iaitu dia akan kira jadi 5. So penuhi syarat. So jumlah tadi kosong tambah kes 1 ialah kes 1 berapa tadi? 43.
kes kosong, iaitu 436560, jadilah jumlah 43560. Lepas dia masuk balik, lepas dia kira. Okey, sampailah nilai I tu sama dengan 5. Okey, bila sama dengan 5, dia tak masuk dalam sini lagi sebab tak boleh dah. Syarat tak dipenuhi, dia akan duduk bawah sini. Okey, purata I ni kamu buat I. Okey, tapi lebih tak salah pun sebenarnya I, tapi lebih sesuai kita gunakan bilangan kes sebab biological kalau purata ialah kita bahagikan jumlah bahagi dengan berapa banyak data kat sini. Okey, biological lah. Okey. Tapi kalau dalam segi direct ni tak salah. Boleh guna I. Okey, dari segi logika kita kena gunakan bilangan kes kat sini. Okey. Sebabnya mungkin juga I ni nak data dia olah di mana-mana. Okey, dia olah di mana-mana. Jadi bila kamu guna I, mungkin jadi I tu nilainya tak betul. Sebab tu kita gunakan biological. Bila nak tahu purata, kita kira jumlah bahagi dengan bilangan kes yang terlibat kat sini. Okey. Itu untuk aktiviti 6. Siapa yang tak betul lagi, bolehlah betulkan lagi. Betulkan semula. Okey. Okay, kita sambung contoh. Kalau siapa nak teacher print screen kamu punya jawapan, boleh cakap macam ni. Sebenarnya kamu ni ada 16 orang. Memang tak ada bincang-bincang ke sama-sama sini ke mana? Kau pakai ikut kau lah. Okay. Rajinlah bertanya. Terutama pelajar yang lemah. Okay. Pelajar yang lemah ni nak tengok berapa ramai ni. Ada kelas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alhamdulillah cukup lah aku. Okey. Lepas tu bila buat latihan sama juga. Letih kadang melayan budak besar macam ini. Budak besar duduk kelas nombor 2. Budak besar kelas nombor 2 tapi faham-faham sendirilah. Okey, kita sambung. Mana dia? Sambung contoh. Kalau kamu rasa tak faham, ni teacher rakam juga. Okey, rakaman ni kamu boleh tengok lah lepas ni. Yang hari Isnin baru ni teacher rakam juga tapi tak ingat nak tu upload kat YouTube. Teacher masuk lepas ni. Okey, sekarang ni tadi binary apa pula? Ni sudah dah 20 tadi sudah dah binary search. Okey. Binary search ni kamu faham lah. Bila binary search dia akan melibatkan ni titik tengah, indeks awal, akhir, tengah dia ada. Okey. Lepas tu belum faham konsep ni max floor tu apa maksudnya. Okey. Itu antara yang mungkin kamu perlu ambil kira lah, boleh faham. Kena faham kan coding dia. Rasa teacher coding ni biasanya dia suruh kamu faham supaya teacher tak pasti tahun 2000, tahun lepas 2020. 2019 ada soalan SPM dia suruh buat coding. Suruh buat coding penuh ni. Tapi katanya soalan tu patutnya tak boleh keluar. Tapi kalau dah keluar, takkan tak boleh jawab. Takkan tak nak jawab. Kena jawab juga. Okay. Dan satu lagi, bila soalan keluar, tolonglah jangan biarkan kosong. Okay. Jangan biarkan kosong jawapan kamu tu. Tulislah apa yang kamu ingat situ. Kurang-kurang ada juga harapan markah. Okay. Kalau biarkan kosong memang tak ada lah. Tak ada apa-apa. Kita tengok contoh 21. Okey. Nombor berjenis double diletakkan dalam queue menggunakan unshift. Okey, unshift dia akan berguna bersama apa? Pop kan? Unshift bersama pop. Betul dah. Unshift bersama pop. Okey. Shift for support digunakan untuk mengeluarkan nombor dalam queue tersebut iaitu 5 nombor pertama diletakkan. Output ni lebih kurang sama macam baru ni lah. Okey.
So teacher maksudnya dia lebih menggunakan pemboleh ubah yang bermakna sikit. Okey. Kita tengok semula. Okey, Q dia ni bila masuk macam gini maksudnya data dalam tata susunan tu tak ada lagi data. Okey, kosong lagi. Nombor baru, nombor keluar. So, dia kata Q number ni pemboleh ubah dia. Ni nama pemboleh ubah dia. Ini fungsi dia nak masukkan nombor baru. Kita guna unshift. Okey, kalau guna unshift bersama pop. Kalau guna push bersama shift. Ingat itu. Okey. Jadi masuk nombor baru. So dia akan cetak lah nombor ni. Bila ada document write, that's mean dia akan cetak nombor baru iaitu 5.5. So kalau unshift ni dia akan macam mana? Dia akan masuk depan dulu kan. Dia masuk depan 5. Okay, bila dia masuk 1.3 dia akan negatif 1.3. Dia akan menjadi kita. Okay, sebab dia masuk di depan dia akan ke belakang. Okay, kemudian yang seterusnya dia akan jadi 12.95. So dia akan jadi cucukkan itulah 12.95, 1.3, lepas tu 5. Okey, nombor dia keluar 5.5. Okey, dia akan keluar begitu. So lepas tu dia akan suruh okey. Senarai nombor dalam giliran Q. So dia akan cetaklah hak ni. So dia akan cetak ni apa dia? 12.95 nanti tu yang ni dia akan cetak dekat sini. Okey, sekarang ni dia nak buat keluar. So dia pun mana dia gunakan senarai nombor dikeluarkan. Mana ni? Ni sorry. Ni dia keluarkan pop. Okey, pop dot pop maksudnya nombor yang akan dikeluarkan dulu ialah nombor 5. Jadilah nilai dia macam gitu. Okey, sama je macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, cuma teacher rasa tajuk ni maksud dia lah bila kalau kamu tengok dia punya pemboleh ubah tu lebih bermakna. Ya ke? Macam sama lebih kurang. Okey, yang penting kamu faham konsep dia tu lah. Okey, bila guna unshift bersama pop, nombor dimasukkan daripada depan. Okey, konsep dia masuk dari depan. Kalau push bersama shift, nombor tu akan dimasuk daripada belakang. Tapi kalau kamu tengok dua-dua sama aja, maksudnya dia punya cuma bezanya susunan dia lah. Susunan dia. Tapi nombor yang dikeluarkan tetap nombor yang pertama dimasukkan. Itu dia panggil itu kita guna apa? Istilah dia FIFO. First in, first out. Okay. Kita contoh 21. Ada soalan 21? Ada siapa-siapa nak bertanya soalan? Okey, kalau tak ada tanya soalan, saya harapkan faham lah. Okay, dia agak mudah saya teacher nak faham dia. Okey. Contoh 22. Struktur atau cara mengumpul nilai dalam struktur Q. Sama juga ni. Okey, sama juga. Cumanya dia adalah dalam data daripada string. Tadi dia data daripada apa tadi? Nombor lah. Nombor perpuluhan. Okey, kalau kamu teacher pun pernah beritahu kamu bahawa JavaScript ni apa saja variable kamu, tak kira jenis apa, dia akan isytihar guna perkataan var ni. Var lepas tu nama pemboleh ubah. Okey, sama ada pemboleh ubah tu dalam bentuk tata susunan ni, tata susunan ataupun hak ni ni nombor kan. Nombor ni integer lah ni. Nombor keluar bersama ni, nombor integer lah ni. Okey, sama juga. Benda tu semua diisytihar sebagai var juga. Okey, tak ada diisytihar hak ni kena string, yang ni kena integer, yang ni kena double, tidak deh. Kalau PHP pun sama, kalau kamu belajar Java, dia kena isytihar jenis data. Kalau bahasa pengatur cara lain yang teacher tahu,
Kalau C, C++, okey, tu kena juga declare sebagai jenis data apa. Okey. Kita tengok contoh 22, teacher buat sekali, teacher ulang saja apa yang dia buat tu. Okey. Sama je sebenarnya. Nama pesakit baru masuk. So dia akan masuklah Siti Maimunah dulu. Siti Maimunah duduk sini. Depan Siti Maimunah duduk sini. Okey, lepas tu masuk Ramasami. Jadi Ramasami duduk sini. Siti Maimunah duduk. Tu dia tukar. Dia tolak orang tu belakang. Dia jadi yang pertama pula. Okey. Kemudian yang ketiga Acong. Marilah Acong. So Acong duduk sini. Acong, Ramasami dan juga Siti Maimunah. Okey. Berapa banyak pesakit dia keluar masuk ni? Satu Acong, tiga. Okey, tiga saja pesakit yang ada. So lepas tu bila dia pop, automatik dia keluarkanlah Siti Aminah. Okey. Siti Maimunah. Dan jadilah senarai terkini dia hanya Acong dan Ramasami. Okey, super je macam tadi. Bezanya tadi nombor. Hak ni ialah ayat-ayat. Ayat pula. Ayalah string. Okey, yang tu dia masuk. Teacher besarkan sikit. Bawah tak nampak, besarkan pun jadi tak nampak. Okey, cara buku kamu tu tengok nampak lah tu. Okey, dan tu seterusnya. Sini senarai yang dia masuk, senarai yang terkini, nama pesakit dikeluarkan dan juga senarai. Okey, samalah macam teacher buat tadi tu. Okey, macam gini lah. Bila dia buang je sini, maka tinggallah Acong dan juga Ramasami tadi. Ramasami kan nama dia? Betul. Okey, ada soalan setakat ni? Nombor apa ni? Aktiviti 8. Bina atau klien berdasarkan lebih berikut. Menyimpan nama boleh ubah. Boleh buat ni, boleh suruh buat ni. Nanti sekejap dia tengok. Okey, bolehlah kamu buat. Kamu ada masa lebih kurang 15 minit. Cuba kamu buat ni, aktiviti 8. Okey, buat aktiviti 8 sekarang. Cik tunggulah kamu buat. Pukul 12.10 nak tengok setakat mana kamu dapat. Hak ni dia nak, kita tengok dulu, kita baca dulu sama. Menunjukkan langkah untuk cari suatu nilai dari satu senarai nilai dan menggunakan binary search. Okay, terdapat satu senarai barangan runcit yang menentukan barangan runcit yang dikenakan GST bercukai dan barangan runcit tidak dikena GST, tidak bercukai. Sebagaimana yang disediakan oleh Jabatan Custom. Okey, sekarang. Okay. Bahagian 1, bina atau cara penskripan klien yang dapat melaksanakan arahan berikut. Menyimpan senarai nama barang dalam pembulian bernama barang berjenis string. Bernama barang. Jadi pembulian bernama barang. So, okay. Mencari nama barang iaitu ayam dengan menggunakan cara perduaan binary. Okay. Memaparkan mesej kadar sifar GST jika nama barang pada B dijumpai. Okey. Bina catatan lengkap. Okey, boleh faham tak apa dia punya ni? Faham tak apa dia nak ni? Sebenarnya kalau kamu tengok samalah tadi untuk binary super. Tak ada ubah sama je iaitu kecuali dia tukar kepada senarai tadi itulah. Okey, dan ingat bila kamu masuk sini, bila kamu masuk dalam ni, kamu pastikan kamu telah sorting lah. Okay. Maksudnya bila kamu buat sini nanti, kamu kena sort lah. Kalau teacher tengok ni, dia sort dah ni. Kan? Betul tak? Balon agak-agak. Aneka berbola hasil. Ni yang ni macam mana ni panjang ni? Okay. Okey, sama rasa teacher kamu boleh ringkaskan lah iaitu aneka berbola hasil dari mungkin kamu boleh tulis
tukar nama dia jadi berbola apa? Berbola makanan. Tukar nama lain lah. Ataupun kamu nak buat satu-satu berbola hasil laut, berbola daging, apa saja boleh lah. Sebab dia tak ada beritahu limit kan. Yang ni sekarang kita nak cari dia punya yang dia nak cari ialah ayam. Okay. Kalau jumpa ayam, apa yang perlu dia buat keluarkan mesej dia ialah bila jumpa ayam, dia suruh kamu paparkan mesej kadar GST 10%. Agak 10%. Sifar 0%. Okay. Kemudian yang kedua, bila dah buat dia balik kong, patut buat catatan alih dulu baru tu tak tahu. Okay, tapi tak apalah, buat atur cara dulu, lepas tu baru kamu buat catatan alih. Okay. Buat sekarang ada 10 minit, 13 minit lagi. Buat fikir-fikir. Ni senang je teacher ni. Memang kamu tengok contoh mana tadi? Contoh ni. Contoh 20. Okay. Boleh buat sekarang. Kalau ada soal, ada tak apa-apa nak tanya yang tak jelas? Ada? Kalau tak ada, boleh buat bermula sekarang. Teacher tunggu kamu buat. Lepas tu pukul 12. Kelas kamu ni habis pukul berapa patutnya? Ya Allah, 12 apa punya? Pukul 1:08 minit teacher tanya. Ni 1:08 minit. 10 minit lagi lah kamu ada masa. Okay, buat sekarang. Teacher tak off ni, kamu teacher off suara je. Kamu nak tanya apa-apa, kamu on je lah mic.